Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu ingin berkongsi tips menjawab soalan kebat menggunakan teknik kerja minta anggur 4. Baiklah, sebelum cikgu nak berkongsi, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, kerja minta anggur 4. Kerja dahulu. Kerja merujuk pada peluang pekerjaan. Ingat nah, kerja merujuk pada apa? Peluang pekerjaan. Iaitu kerja merujuk pada perkataan pekerjaan. Pekerjaan berasal daripada perkataan kerja. Jadi kerja tu merujuk pada apa? Peluang pekerjaan. Setiap pekerjaan ada contohnya. Ingat tak? Setiap pekerjaan ada contoh tak? Ada. Bila disebut kerja, macam-macam kerja ada nama. Petani, nelayan, supervisor, jurutera, guru, engineer, semua kerja ada namanya. Jadi kerja ni merujuk pada apa? Peluang pekerjaan. Yang kedua adalah minta. Minta ada dua sebutan, min dengan ta. Ejaan minta bermula daripada huruf MI. MI itu merujuk pada miskin. MI juga, iaitu kemiskinan dihapuskan ataupun dikurangkan. Ingat tak? Minta MI itu merujuk apa? Miskin. Miskin dengan minta bersama pada huruf MI. Jadi minta MI itu merujuk pada miskin, iaitu kemiskinan dihapuskan. Untuk ejaan minta di tengah-tengah adalah huruf N. N tu merujuk pada dan. Dan last sekali, untuk sebutan minta, dia ada sebutan lahnya adalah ta. Ta tu merujuk pada taraf bersama pada huruf TA. Jadi ta merujuk pada taraf hidup meningkat. Jadi minta ni ada apa perkara? Ada dua perkara. Min merujuk pada miskin, iaitu kemiskinan dihapuskan. Dan ta merujuk pada taraf, iaitu taraf hidup meningkat. Okey, kerja minta anggur. Anggur pula. Anggur merujuk pada pengangguran. Pengangguran berasal dari perkataan anggur. Ingat, pengangguran berasal dari perkataan apa? Anggur, iaitu pengangguran dihapuskan ataupun dikurangkan. Jadi anggur merujuk pada apa? Pengangguran. Dan last sekali, 4. Bila disebut 4, ada dua sebutan. Dengan 4. Ejaan bermula daripada huruf I. Jadi dia merujuk pada ekonomi, iaitu ekonomi meningkat. Ingat tak? Ejaan bermula daripada huruf I. I itu merujuk pada ekonomi, iaitu ekonomi meningkat. Dan untuk sebutan 4, selain ada sebutan yang kedua adalah sebutan 4. 4 merujuk pada pendapatan. Pendapatan berasal daripada perkataan pendapat. Pendapat pula berasal daripada perkataan pat. Jadi 4 ni merujuk pada pendapatan, iaitu pendapatan negara meningkat. Jadi kesimpulannya, 4 ni merujuk kepada dua perkara. Adalah ekonomi negara meningkat dan 4 adalah pendapatan negara meningkat. Jadi kesimpulannya cikgu boleh buat di sini. Kerja minta anggur 4 tu semua sekali ada apa perkara? Ya, ada 6 perkara. Kerja merujuk pada peluang pekerjaan. Minta ada dua benda, iaitu min, kemiskinan dihapuskan, dan ta, taraf hidup meningkat. Anggur merujuk pada pengangguran dihapuskan ataupun dikurangkan. Dan 4, merujuk pada ekonomi negara meningkat. Dan 4 adalah pendapatan negara meningkat. Jadi kerja minta anggur 4 tu merujuk pada 6 perkara. Peluang pekerjaan, kemiskinan dihapuskan, taraf hidup meningkat, pengangguran dihapuskan, ekonomi negara meningkat dan pendapatan negara meningkat. Okey, baiklah. Cikgu nak mengajar macam mana nak menggunakan kerja minta anggur 4 ni dalam membuat ayat. Okey, sebelum tu kita lihat dulu penerangan. Teknik kerja minta anggur 4 ni digunakan bagi soalan yang ada peluang pekerjaan. Semua soalan
yang kita dapati soalan tu ada pekerjaan, jadi kita guna formula kerja minta anggur 4. Tak kisah soalan apa pun. Kalau kita tengok soalan tu ada peluang pekerjaannya, automatik guna formula apa? Kerja minta anggur 4. Okey, baiklah kita lihat contoh soalan dan cara nak buat ayat menggunakan formula kerja minta anggur 4. Okey, kita lihat contoh soalan SPM 2018. Dalam soalan ni, dia bagi gambar 1 dan gambar 2 adalah warisan tamadun awal dunia. Gambar 1 adalah gambar piramid dan gambar 2 adalah bandar terancang tamadun Indus. Ini soalan SPM 2018. Baiklah, soalan dia tanya, apakah kepentingan warisan tersebut, iaitu piramid dengan bandar terancang terhadap dunia moden? Berikan hujah anda. 8 markah. Yang pertama sekali kita lihat dulu, apa kehendak soalan? Kepentingan piramid dengan bandar terancang. Bila disebut piramid, piramid ni ada peluang pekerjaan dah kat piramid? Ada. Boleh buat apa dengan piramid? Boleh dijadikan sebagai tempat pelancongan. Betul tak? Orang boleh pergi melancong nak melihat piramid? Ya, betul. Begitu juga dengan bandar terancang. Bandar terancang boleh dijadikan sebagai tempat pelancongan tak? Ya, boleh. Jadi wujud tak peluang pekerjaan dekat piramid dengan bandar terancang? Ya, wujud. Selain mewujudkan peluang pekerjaan dalam bidang pelancongan, dekat piramid juga boleh membuka peluang pekerjaan apa lagi? Ada banyak lagi dekat piramid boleh dijadikan sebagai tempat kita menjaga piramid tu. Jadi nak jaga piramid kena ada apa? Kena ada pengawal keselamatan. Selain itu, perlu tak dijaga kebersihan piramid? Ya, perlu. Jadi, wujudnya pekerjaan sebagai cleaner. Begitu juga dengan bandar terancang. Bandar terancang perlu tak pengawal keselamatan? Ya, perlu. Cleaner perlu tak? Perlu. Pengurus bandar perlu tak? Perlu. Arkitek perlu tak? Ya, jadi banyak peluang pekerjaan. Di sini, cikgu nak ambil satu je peluang pekerjaan, iaitu pelancongan. Jadi sebelum nak jawab soalan esei seperti biasa, wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil bilik pembuka dekat soalan. Kepentingan warisan tersebut terhadap dunia moden ialah mewujudkan peluang pekerjaan. Titik. Yang ini menggunakan formula yang pertama, iaitu kerja. Ingat tak, bila disebut peluang pekerjaan mesti ada contoh. Lepas titik masuk contoh. Contohnya bekerja sebagai pemandu pelancong. Titik. Jadi, lepas guna kerja, guna minta pula. Minta dijadikan sebagai huraian. Ingat tak, minta dijadikan sebagai apa? Sebagai huraian. Minta ni merujuk pada apa benda? Dua perkara. Kemiskinan dengan taraf hidup. Jadi, nak memulakan huraian, cikgu ajak nak mula huraian dengan perkataan apa? Dengan perkataan hal ini. Jadi, hal ini agar dapat mengurangkan kadar kemiskinan, iaitu kadar kemiskinan dalam negara. MI. Minta dia bermula dengan huruf MI. MI merujuk pada kemiskinan, iaitu mengurangkan kadar kemiskinan dalam negara. Lepas huruf MI, dalam minta ada huruf apa lagi? Ada huruf N. N tu merujuk pada dan. Ya, tengok ayatnya. Hal ini agar dapat mengurangkan kadar kemiskinan dalam negara dan, iaitu N. Dan last sekali untuk sebutan minta, ada sebutan apa? Ada sebutan ta, iaitu TA. Ta merujuk pada taraf hidup rakyat meningkat. Jadi ayatnya akan jadi, hal ini agar dapat mengurangkan kadar kemiskinan dalam negara dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Ingat tak, minta tu dijadikan sebagai huraian. Bermula perkataan apa? Bermula perkataan hal ini. Jadi di situ dah ada dua huraian. Kadar kemiskinan berkurang dan taraf hidup rakyat meningkat. Dua huraian boleh dapat 2 markah. Tadi kita ada isi. Apa isinya? Peluang pekerjaan. Ada contoh tak peluang pekerjaan tu? Ada apa? Contohnya iaitu pemandu pelancong. Pemandu pelancong 1 markah lagi. Dan 2 huraian mengurangkan kadar kemiskinan dan taraf hidup meningkat. Dan 4 markah. Okey, kerja minta anggur. Last sekali anggur tu dijadikan sebagai kesan. Jadi kesannya, kadar pengangguran di dalam negara semakin berkurangan.
Jadi soalan ni lengkap untuk isi yang pertama. Last sekali ada kesan. Apa kesannya? Kadar pengangguran dalam negara berkurangan. Tambah lagi 1 markah. Jadi cikgu nak ulang balik. Untuk isi yang pertama iaitu peluang pekerjaan, semua sekali ada berapa markah? Ada 5 markah. Yang pertama dekat isinya iaitu peluang pekerjaan. Yang kedua contohnya pemandu pelancong. Dan yang ketiga huraian yang pertama iaitu mengurangkan kadar kemiskinan. Markah yang keempat, meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan markah yang kelima, kesannya kadar pengangguran semakin berkurangan. Okey, kerja minta anggur. Dan last sekali, 4. 4 tu dijadikan sebagai isi yang kedua. Okey, kita ambil dulu. Merujuk pada ekonomi negara. Jadi kepentingan kedua ialah meningkatkan ekonomi negara. Titik. Lepas titik, orang masuk contoh. Contohnya melalui, di sini cikgu bagi 4 pilihan. Yang pertama, kemasukan pelancong asing. Yang kedua, pelaburan asing. Yang ketiga, pelajar asing. Ataupun yang keempat, ekspor ke luar negara. Pelajar boleh pilih mana yang bersesuaian. Pelancong ke, pelabur ke, pelajar asing ke, ataupun ekspor ke luar. Untuk soalan ni, paling sesuai ambil apa? Ambil kemasukan pelancong asing ke dalam negara. Ingatlah, bila semua benda ni berlaku iaitu kemasukan pelancong asing ataupun pelaburan asing ataupun pelajar asing ataupun ekspor barangan Malaysia ke luar negara akan menyebabkan berlakunya kadar pertukaran mata wang asing. Jadi huraiannya, hal ini dapat meningkatkan kadar pertukaran mata wang asing ke dalam negara. Dan last sekali, part merujuk pada pendapatan. Pendapatan dijadikan sebagai kesan. Kesannya dapat menambahkan pendapatan negara. Okey, cikgu ulang balik isi yang kedua. Isi yang kedua menggunakan formula 4. Itu merujuk apa? Ekonomi negara meningkat. Jadi kepentingan kedua ialah meningkatkan ekonomi negara. Contohnya melalui kemasukan pelancong asing ke dalam negara. Huraiannya, hal ini agar dapat meningkatkan kadar pertukaran mata wang asing ke dalam negara. Last sekali, kesannya dapat menambahkan pendapatan negara. Untuk isi yang kedua, ada 4 markah boleh dapat. Yang pertama, isinya iaitu meningkatkan ekonomi. Yang kedua, contohnya kemasukan pelancong asing. Yang ketiga, huraiannya pertukaran mata wang asing. Dan yang keempatnya, meningkatkan pendapatan negara. Jadi 4 markah untuk isi yang kedua. Isi yang pertama tadi berapa markah? 5 markah. 5 tambah 4 jadi 9 markah. Jadi layak dah dapat 8 markah penuh? Ya, sangat-sangat layak. Boleh dah pelajar-pelajar cikgu? Kita sambung. Cikgu nak uji tengok semua pelajar-pelajar dengan menjawab 5 soalan ni. Bagi tahu kat cikgu, boleh tak menggunakan formula kerja minta anggur 4. Dalam tempoh 10 saat boleh cuba menjawab. Okey, 10 saat bermula daripada sekarang. Okey, cuba jawab tengok. Okey, tamat 10 saat. Baiklah kita bincang jawapannya. Tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1, ada tak peluang pekerjaan? Mengapakah bidang pertanian penting bagi sesebuah negara? Dalam bidang pertanian ni ada tak peluang pekerjaan? Ya, ada. Boleh kerja sebagai apa? Boleh kerja sebagai petani, penoreh getah, pesawah, pekebun, peladang. Jadi boleh tak guna kerja minta anggur 4? Ya, boleh. Jadi macam mana dia punya ayat? Ayatnya akan jadi macam ni. Bidang pertanian penting bagi sesebuah negara ialah mewujudkan peluang pekerjaan. Titik. Contohnya bekerja sebagai penoreh getah. Titik. Huraiannya, hal ini agar dapat mengurangkan kadar kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Kesannya
pengangguran dalam negara semakin berkurangan. Isi yang kedua tadi apa? 4. Kepentingan yang kedua adalah ekonomi negara meningkat. Contohnya, melalui ekspor pertanian ke luar negara. Hal ini agar dapat berlakunya pertukaran mata wang asing ke dalam negara dan kesannya menambah pendapatan negara. Okey, tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ada peluang pekerjaan tak? Tengok soalan dia tanya dulu. Apakah kepentingan sains dan teknologi dalam memajukan negara dan bangsa Malaysia? Kehendak soalan apa? Dia tanya kepentingan sains dan teknologi. Tengok, sains dan teknologi ada peluang pekerjaan tak? Ada. Sains dan teknologi boleh kerja sebagai apa? Boleh kerja sebagai saintis, boleh kerja sebagai cikgu, boleh kerja sebagai doktor. Jadi ada peluang pekerjaan tak? Ada. Jadi macam mana nak memulakan jawapannya menggunakan teknik kerja minta anggur 4? Ambil balik pembuka soalan. Kepentingan sains dan teknologi dalam mewujudkan negara dan bangsa Malaysia ialah mewujudkan peluang pekerjaan. Bila disebut peluang pekerjaan, automatik kena bagi tahu kerja apa. Contohnya bekerja sebagai doktor. Titik. Uraiannya, hal ini agar dapat minta mengurangkan kadar kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Kesannya, anggur tu apa? Mengurang kadar pengangguran dalam negara semakin berkurangan. Kemudian isi yang kedua apa? 4. Kepentingan yang kedua adalah ekonomi negara meningkat. Titik. Contohnya, doktor di dalam negara telah menghasilkan ubat untuk menghapuskan wabak coronavirus yang akan dieksport ke luar negara. Titik. Hal ini menyebabkan berlakunya pertukaran mata wang asing ke dalam negara. Kesannya, 4 tu apa? Pendapatan negara meningkat. Okey, tengok soalan nombor 3. Ada peluang pekerjaan tak? Jelaskan manfaat pendidikan kepada negara. Dalam pendidikan ada peluang pekerjaan tak? Ada. Boleh jadi sebagai apa? Boleh kerja sebagai cikgu, iaitu guru. Okey, macam mana nak memulakan jawapan? Manfaat pendidikan kepada negara ialah mewujudkan peluang pekerjaan. Titik. Contohnya bekerja sebagai guru. Titik. Uraiannya, minta kemiskinan dihapuskan dan taraf hidup meningkat. Kesannya kadar pengangguran dalam negara makin berkurangan. Okey, isi yang kedua, ekonomi negara meningkat. Macam mana boleh meningkat? Contohnya melalui kemasukan pelajar asing ke dalam negara. Hal ini agar dapat meningkatkan pertukaran mata wang asing. Kesannya, pendapatan negara meningkat. Okey, tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 4, ada peluang pekerjaan tak? Tengok soalan dia tanya, mengapakah kita perlu menjaga dan memelihara seni bina yang berunsur sejarah? Apa kehendak soalan? Memelihara seni bina yang berunsur sejarah. Seni bina yang berunsur sejarah ni ada peluang pekerjaan tak? Ada. Semua ada peluang pekerjaan. Seperti apa? Bekerja sebagai pemandu pelancong. Okey, last kali soalan nombor 5. Jelaskan kepentingan pembinaan bangunan di atas kepada negara Malaysia pada masa kini. Gambar Parlimen Malaysia dengan bangunan KLCC. Dua-dua ni ada peluang pekerjaan tak? Ada. Kerja sebagai apa? Arkitek boleh, engineer boleh, kemudiannya pengawal keselamatan pun boleh, cleaner pun boleh. Jadi ada tak peluang pekerjaan? Ada. Bila ada peluang pekerjaan, boleh tak guna formula kerja minta anggur 4? Ya, boleh. Okey, jadi kesimpulannya, bagi teknik kerja minta anggur 4 ni boleh digunakan bagi apa saja soalan. Yang penting soalan tersebut ada peluang pekerjaan. Boleh kerja sebagai apa saja pun tak kisah. Cleaner pun boleh, pengawal keselamatan pun tak apa. Yang penting ada peluang pekerjaan. Jadi bagi soalan yang ada peluang pekerjaan, automatik akan guna formula apa? Menggunakan formula kerja minta anggur 4. Okey, hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah online yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.